Kita akan bersama-sama hari ini sepanjang dari pukul berapa sekarang? 8.42 sampailah pukul 5 nantilah. Okey. Boleh? Okey. Apa tagline kita? Tapi sebab tagline kita minggu lepas bahasa Inggeris. Jadi hari ni cikgu bahasa Melayu. Kita kena tukarkan tagline kita dalam bahasa Melayu lah. Okey, boleh? Ya, betul. Dah mula ke? Dah nak habis dah? Okey. Dah nak mula dah. Okey, cakap bahasa Melayu. Jadi, bila kata macam minggu lepas, bahasa sejarah you can do it, boleh? Jadi hari ini bila saya cakap anda boleh buat. Awak semua cakap saya boleh buat. Okey, macam Ifan cakap tu, saya boleh. Okey. Nak main game tak? Pagi-pagi ni yang dah mengantuk, saya boleh buat. Okey, saya boleh buat, saya boleh nak. Lagi? Ada apa-apa nak tanya sebelum saya mula? Ada yang dah trial ke? Dah. Kita dah lupus dah akan duit. Dah invalid dah Aziz. Saya boleh hari ni sebab kita kelas bahasa Melayu. Okey? Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi hari ni, ada apa-apa nak tanya tak kepada saya? Korang semua dah pandai kan? SPM kan? Dah pro kan? Dah nak percubaan dah? Siapa yang dah percubaan dah? Sekolah dah percubaan? Okey. Next week. Betul lah tu. Okey, 17. Okey. Jadi cikgu mulakan macam biasa. Cikgu akan start dengan kuis untuk panaskan enjin. Cikgu saya sudah. Okey. Yang dah tu diucapkan tahniah. Yang akan tu cikgu ucapkan semoga berjaya lah. Tak apa, BM senang je. Kan? Okey, hari ni kita mulakan kuisis kita tentang karangan lah yang kamu sangat suka. Ada, sekejap lagi ada. Terus space Kalau tak ni. Sekejap cikgu bagi link untuk kuisis. Kita live, korang aktif lah pagi-pagi ni. Ada berapa orang ni? 33. Jemputlah kawan-kawan kamu masuk. Kata bukan senang nak jumpa cikgu 18 tahun. Hari ni je last. Okey. Share je. Boleh masuk dulu link tu. Okey, Rin dah masuk. Hai Putri dan Lily. Okey, ni semua yang kelas sejarah hari tu ni. Hai cikgu, morning. Sekejap mana link? Sekejap. Ke start baru ada muzik? Mula dulu kot. Diorang mula start dulu kot baru ada muzik. Space ni balik. Okey, nampak tak? Boleh join quizzes tu. Baru 6 orang. Okey, tekan link yang bagi pun boleh terus masuk. Berarti. Jemputlah kawan-kawan kamu yang lain masuk. Boleh prepare untuk percubaan, untuk SPM. Banyak kita akan belajar hari ni. Nanti tu pin atau tekan itu. Boleh masuk pin, boleh masuk link. Tekan link terus masuk je. Kalau nak masuk kod, kamu kena cari quizzes pula. Web quizzes. Masuk je link yang ada dekat ruangan chat tu. Okey, boleh tak masuk? Kita ada dalam 35 orang. Ni sekarang baru 7 orang. Kita tak payahlah terus nak serius, kita main-main dulu. Main-main yang berilmu. Nak link cikgu tu, cikgu dah link kan dah. Makin baru masuk. Tu cikgu dah link lah. Okey, lagi.
Line slow. Okey, tak apa. Yang slow tu tak apa. Yang tak, yang line ada masalah line tak apalah, nak buat macam mana. Yang ada line masuk. Ini kuis tentang karangan. Kita mula dengan karangan lah. Korang semua suka karangan kan? Okay, ini serba sedikit tentang karangan kamu lah. Okey, baru 17 orang. Lagi? Ada lagi tak? Jangan risau, takkan ada kena denda ya kalau salah. Ni kita sekadar panaskan badan pagi-pagi dari tempat tidur kan. Kalau cikgu terus suruh buat karangan, lagi loading daripada line kamu. Otak. Okey, boleh? Okey, good. Ada lagi tak nak masuk? Cikgu tunggu dalam 1 minit ke 2 minit lagi? 2 minit. Have a nice day, cikgu. Hari ni kita bahasa Melayu, kita cuba elakkan menggunakan bahasa Inggeris. Cuba translate je. Have a nice day ni cikgu tak faham pula hari ni. Cikgu tak faham have a nice day tu hari ni. Tak apa, tuan-tuan, tak apa, tak ada masalah. Kita dah biasa tapi kita cubalah untuk hari ni satu hari kita cuba elak guna. Tapi kalau cikgu terguna, cikgu minta maaf awal-awal lah. Okay. Have a nice day. Apa dalam bahasa Melayu? Semoga hari anda baik. Okay, betul Irfan. Okay, kita cuba hari ni dari pukul berapa ni? 8.49 sekarang sampai pukul 5. Kita cuba elak guna bahasa Inggeris. Tapi kalau terpaksa tak apa. Okay, cikgu tunggu dalam sampai 30 orang boleh? Mungkin ada yang masalah line. Ada masalah bangun tidur dah tiba-tiba ada link. Okay, boleh? Hari ni kita akan santai-santai dating dengan cikgu hari ni, dating yang berilmu hari ni. Dating dalam bahasa Melayu apa? Okey. Boleh? Ada lagi tak? Sebelum cikgu mulakan. Janji temu. Okey, hari ni kita janji temu. Temu janji. Okey. Temu janji dengan cikgu hari ni. Nanti entah bila pula kita akan jumpa. Temu janji yang berilmu lah hari ni. Hukum DM ya. Janji temu ke temu janji? Janji temu. Ya, janji temu. Janji dulu baru kita bertemu. Okey, betul. Yang kamu dah berjanji kan? Kamu tak, mungkin untuk hari ni kamu tak berjanji tapi kamu dah ada grup Telegram kan? Jadi kamu dah berjanji hari ni kita bertemu. Okey, cikgu boleh mulakan tak? Okey, cikgu mulakan dalam 20. Oh, ada lagi. Okey. Okey, cikgu mulakan tapi boleh je. Dia masuk lagi.
Link itu cikgu baru bagi. Okay, boleh masuk. Boleh masuk sahaja. Assalamualaikum cikgu. Sorry cikgu. Ya tak apa. Waalaikumsalam. Tak apa. Kamu tak kena punch card pun hari ni. Tak ada cikgu disiplin pun. Nak rotan kamu hari ni. Nak ambil nama kamu hari ni. Tapi dalam boleh masuk link tu. Okay. Kita tengok sekarang dah ada berapa orang. Ada 20. Cikgu dah bagi. Okay. Okay dah. Tak cukup lagi. Nak lagi link. Ikut join quiz tu. Tu kamu nampak tak? 643 Kamu tekan link. Kalau mana link quiz. Kamu tak nampak ke Aina? Dah dapat? Ada 26 sedang menjawab. Ini kita santai-santai dahulu. Sebab kamu pun baru bangun. Terkejut lagi otak tu. Okay, bagus. Baca betul-betul. Sebab agak panjang karangan kan? Dah boleh masuk ke? Saya tak tahu mana. Yang cikgu paste ni. Aina ni cikgu paste. Boleh tekan? Ke kamu tak nampak dah? Apa ni? Okey, kod kamu ambil 643. Lebih banyak. Tak dapat lagi ke, Aina? Tak apa, kalau ataupun kamu buka web. Tak. Boleh tak nampak? Cuba tekan link yang diberi tu. Ataupun kamu search Google Quizzes, masukkan kod. Tapi dia masih lambat sikit lah. Tak apa, kalau kamu tak boleh masuk tak apa, jangan risau. Nanti cikgu assign. Cikgu buat sebagai kerja latihan biasa. Cikgu paste, kamu boleh copy, buat sebagai latihan biasa. Sekarang boleh masuk tak Aina? Sofia sedang menerajui, Irfan sedang follow, sedang mengikuti.
apalah. Aina, nanti cikgu buat sebagai latihan. Cikgu pastekan dekat sini, kamu boleh jawab. Aina ni. Tak apa Aina, nanti kita buat lagi. Nanti ada banyak lagi kuisis untuk hari ni sebab bahasa Melayu kan. Tak apa, nanti cikgu habis ni, cikgu stop kan. Cikgu hentikan. Cikgu tunjuk soalan-soalannya. Bincang sikit yang mana ni. Ni agak lama lah sebab kena panjang. Macam biasa, ayat yang sama munasabah diri. Betul ke? Aku dah kenal ke tentang karangan bahasa Melayu ni? Mungkin ada yang kamu tak pernah dengar. Mungkin dah, kalau dah biasa dengar, alhamdulillah. Nanti kita tengok sikit sebab ada kawan kamu yang tak dapat masuk, kita tengok soalan-soalan dia. Kita tunggu kawan-kawan yang lain menjawab. Mungkin dalam 5 minit lagi. Buat sebagai latihan, kamu copy dari ruang chat tu, kamu boleh save. Nanti bila-bila kamu ada masa lapang, kamu boleh jawab. Nanti cikgu buat live saja lah, kita tengok sama-sama buat. Okey, yang mana yang tak dapat masuk lagi? Yang mana dah siap? Macam mana soalan? Okey ke? Kita tengok soalan mana yang ramai. Oh, tapi alhamdulillah lah ramai. Betul. 70% betul, lagi banyak daripada peratus salah. Jadi maknanya kamu faham lah. Tak, kita tengok soalan mana yang banyak orang salah ni. Dia tak dapat sebab baru masuk. Tak apa, yang baru masuk tak apa. Selepas ni, cikgu tamatkan secara langsung ini. Kuis ini, nanti kita tengok satu-satu soalan ni. Nampak tak yang cikgu tengah tunjuk ni? Nanti kita tengok, tak apa, jangan risau, tak ada masalah. Okey? Tunggu je, kita tunggu kawan-kawan kamu habis jawab. Dari dalam lagi 3 minit macam tu. Dah ramai dah siap. Agak lama. Nanti kita bincang, kita tengok jawapan betul, jawapan salah. Okey, jangan risau, jangan risau. Dan yang tak dapat masuk, jangan risau sebab masih di awal pagi. Cikgu ada banyak lagi kuisis untuk kamu, jangan risau. Nanti kita jawab lagi. Tunggulah sampai pukul 5 nanti. Ya, kenapa? Nama kamu Muhammad, nama apa? Yang dah siap tanya. Kita tunggu sikit lagi kawan-kawan kamu. Rin, Nuris, Aziz Safwan, Iskandar, lagi Kristina, Syazra, Putri. Ni Putri. Dewi masih menjawab ke macam mana?
minit, okey? Cepat habiskan. Tak apa, tak ada masalah. Tak, cikgu tanya sebab nanti kalau cikgu tamatkan nanti kamu marah pula. Cikgu tanya dah kalau lain tak apa. Kita tunggu jap lagi. Syazza tengah menjawab ke dengan Putri? Selamat pagi. Okey, yang dah masuk tak apa. Yang baru masuk tak apa. Nanti kita buat lagi. Kita tengok soalan-soalan apa yang cikgu bagi dalam kuis ni, okey? Syazza tengah menjawab ke? Beritahu. Jika ada masalah, cikgu tunggu lagi 1 minit untuk Syazza. Sebab yang lain dah tunggu. Okey, tanya yang dapat jawab. Okey, tak apa. Tak apa, yang mana ada masalah itu tak apa. Tak ada masalah pun, cikgu tak marah pun. Ini sajalah kita nak panaskan pagi-pagi ni. Okey, cikgu tamatkan permainan ni supaya kita boleh tengok soalan-soalan ni nanti. Tanya kepada Sofia tempat ketiga, Rin dan Irfan tanya. Okey. Jadi yang mana tak dapat jawab? Okey, kamu. Okey. Jadi inilah kebanyakannya betul dan berapa? Okey, kita tengok sebab ada kawan kamu yang tak dapat masuk. Kejap cikgu okey, yang mana tak dapat masuk, boleh save link ini dekat mana-mana untuk kamu jawab nanti. Okey? Jadi untuk ni kita tengok sikit soalan tadi. Macam mana soalan tadi? Apa pendapat kamu? Ada kamu pernah dengar tak? Kita okey. Macam mana soalan tadi? Okey, pernah. Okey, kita tengok Okey. Pernah. Okey, yang mana pernah tengok? Ini beberapa soalan lah. Berikut merupakan jenis pendahuluan. Ini kalau dalam peperiksaan. Tak adalah. Kamu punya peperiksaan tak ada soalan objektif. Semua bertulis. Jadi ini sajalah macam cikgu cakap, panaskan badan. Okey, jadi macam inilah. Berikut jenis-jenis pendahuluan. Yang mana tadi yang tak dapat tengok, inilah soalan-soalan yang cikgu kemukakan sebanyak 23 soalan. Okey, jadi link yang cikgu bagi yang selepas itu tadi boleh simpan dekat mana-mana supaya kamu boleh jawab nanti, okey? Okey. Tak ada. Ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum kita mulakan kelas hari ini. Boleh tekan slide. Okey. Tadi juga. Okey, kita mula dengan kertas 1. Okey, cikgu nak tanya. Apa yang kamu tak faham tentang kertas 1? Yang mana dah buat percubaan, mungkin kamu dah dapat gambaran. Yang mana tak buat lagi, mungkin tak dapat gambaran sebab tak pernah ada peperiksaan sebelum ni. Betul? Jadi sepanjang kamu belajar dari tingkatan 4,
Sebab kamu ada format baru. Okay. I can do it tu dah luput dah Muhammad Suhail. Hari ni kita boleh. Saya boleh. Sebab kita dalam kelas bahasa Melayu. Okay. Hari ni saya boleh. Okay. Saya boleh. Ya, awak boleh. Anda boleh. Okay. Karangan respon cikgu. Saya tak berapa mahir. Karangan respon. Kita ada dua karangan respon. Respon terbuka atau respon terhad. Bahagian A atau bahagian B. Kita tengok dulu instrumen. InsyaAllah kalau kamu fokus hari ni, kamu faham, hari ni kamu ada dengan cikgu, hari ni sama-sama kita belajar, kamu akan faham. Cikgu cubalah. Okey, sekejap ya. Dengan karangan 300. Okey, jadi kita mula dengan kertas 1 lah. Apa yang kamu tak faham? Apa masalah kamu dalam karangan? Okey, boleh tak? Soalan cikgu, apa masalah kamu dalam karangan? Tak ada idea lagi? Okey. Selalu tulis lebih. Tak tahu nak susun huraian isi. Okey? Tak selalu tulis lebih tu, bagus. Tak tahu hurai, tak tahu nak mula macam mana. Okey, lagi-lagi tak tahu isi. Ketandusan idea. Wah, bagus ketandusan idea. Nak cari maklumat penting dalam gambar dan isu yang dia nak tu apa. Mungkin tak faham soalan. Tak ada kaedah macam mana nak buat cetek pengetahuan. Tak tahu nak bagi contoh. Okey, betul. Okey, itulah masalah-masalah yang kamu hadapi. Kamu rasa ni cikgu sebelum cikgu mula, cikgu tanya, kamu rasa apakah faktor-faktor yang menyebabkan kamu jadi macam tu? Ketandusan idea lah, tak faham soalan lah. Apa faktor dia? Sebab tak banyak baca. Saja cikgu nak tanya. Pandai. Lepas tu kenapa kamu dah tahu? Semua cakap macam tu, betul? Kamu dah tahu punca. Kenapa kamu tak cuba selesaikan? Cuba tak selesaikan? Kamu dah tahu punca kamu tak dapat idea, ketandusan idea sebab kurang membaca. Semua jawapan sama. Kurang membaca. Cuba tapi tak menjadi. Okey, tak apa. Okey, tanpa melengahkan masa lagi. Okey, kita tengok sikitlah. Yang mana dah percubaan, mungkin kamu dah tahu instrumen macam mana kertas 1, kertas 2 macam mana. Yang belum, mungkin hari ni kamu boleh didedahkan, nanti kamu boleh guna untuk percubaan kamu. Bahasa Melayu ni dia tak sesusah sejarah sebab dia tak ada fakta. Tapi kamu kena faham. Kamu bermain dengan ayat. Kalau cikgu bagi idea macam mana pun, cikgu tak boleh baca kalau dalam peperiksaan nanti kamu nak keluarkan ayat macam mana dari kepala otak kamu. Betul tak apa yang cikgu cakap? Macam cikgu bagi tips apa pun, kalau kamu tak usaha buat, tak menjadi. Sebab bahasa ni, kita pemikiran tak sama. Jadi bila mungkin cikgu tengok satu soalan macam ni jawab, kamu jawab macam ni. Lepas tu bahasa nanti idea kamu macam ni. Jadi benda tu kita selalu besar untuk kita kawal kalau dalam bahasa Melayu. Kalau sejarah tak apa, kita berfakta. Okey, kita tinggal huraikan sahaja. Jadi cikgu cubalah membantu sedikit demi sedikit untuk hari ni. Kalau tak faham, terus je tanya. Kita belajar sampai pukul 5 ni, cikgu nak kamu keluar, bahasa Melayu sama macam kamu keluar kelas sejarah minggu lepas. Bahasa Melayu hari ni pun cikgu nak sama juga kamu keluar senang. Kamu kata senang, kamu dah ubah dah feedback tu. Tanggapan kamu terhadap kertas sejarah, minta maaf bahasa Melayu. Okey, boleh kita mula kertas 1. Cikgu, ini kod kertas kamu, satu-satu semangat untuk dapat A. Okey, mesti dapat A. Tidak jangan jadi orang Melayu. Tidak jangan jadi rakyat Malaysia. Minta maaf. Okey, tak adalah. Sebab memang kamu kena A. Kerana apa?
Bahasa Melayu kan wajib lulus. Nanti kamu tak dapat sijil SPM. Susah untuk kamu mulakan masa depan kamu nanti. Okey. Jadi ini kertas satu nanti kamu dapat kertas, kamu tengok kod kertas kamu 1103/1. Jangan dapat kertas lain pula. Okey, jadi jenis instrumen kamu ujian bertulis, ada subjektif, respon terhad, subjektif, respon terbuka yang kita akan tengok satu-satu nanti. Bilangan soalan. Okey, untuk kertas satu ada bahagian A dengan bahagian B. Okey, kamu share link dekat kawan-kawan kamu. Banyak ni ilmu hari ni cikgu nak kongsikan semampu cikgu lah. Okey, bahagian A ada satu soalan sahaja berdasarkan kombinasi pelbagai bahan rangsangan. Okey, untuk bahagian A ni dia 150 sampai 200 je. Mungkin sebab kamu dah biasa menulis panjang, kadang-kadang pelajar terlebih. Tapi cubalah. Cuba kali macam cikgu tekankan sebelum ni juga. Bila kita buat berulang kali, benda tu tak akan jadi masalah. Dia jadi masalah bila peperiksaan, bila cikgu suruh buat latihan baru buat, itu masalah. Okey, boleh? Okey, jadi alah bisa tergaya, betul. Bagus Irfan ni. Dari minggu lepas. Yang lain pun bagus juga. Okey, bahagian A. Bahagian A salah satu soalan berdasarkan kombinasi kepelbagaian bahan. Macam mana kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan ni? Nanti kita akan tengok satu-satu. Ni cikgu nak macam sekali imbas dahulu untuk kamu tahu bahasa Melayu tu apa, soalan macam mana. Okey? Bahagian B. 4 soalan esei 70 markah. Pilih dan jawab satu daripada 4 soalan. Ada 4 soalan, ini karangan panjang lah. 350 patah perkataan kan. Karangan panjang yang kamu kena fokus lebih lah sebab markah mungkin separuh daripada markah kamu ada di bahagian B ini. Okey, markah 100 markah, tempoh 2 jam. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Setiap slide cikgu akan tanya ada apa-apa nak tanya tak? Itu dah memang kebiasaan cikgu lah. Sebab cikgu tak nak nanti di hujung baru nak mula balik yang awal. Tak best lah macam tu. Okey, boleh cikgu teruskan Okey, kita tengok kertas 2. Kenapa Ahmad muka macam tu? Kamu takut dengan cikgu ke? Cikgu tak mula apa ni? Baru mula kan cikgu nak habis dah. Ya, baru mula. Jangan risau. Kita baru 9.16. Panjang lagi. Okey. Baru nak mula ni. Kita ada sampai pukul 5. Ada banyak lagi perjalanan temu janji kita hari ni. Okey, dalam ini kita dating hari ni, dating yang berilmu. Okey? Cikgu muka cantik. Betul? Okey, tak apa. Okey, cikgu pagi-pagi cikgu selit-selitkanlah sikit unsur-unsur lain supaya kamu tak adalah nak bosan awal pagi. Cikgu tahu semua baru bangun. Cikgu belum pernah makan orang, jangan takut. Ya. Cikgu selalu makan nasi je. Belum lagi lah makan orang. Okey. Bukan senang kamu nak tengok cikgu umur 18 tahun ni. Okey? Okey. Jadi kertas 2, kertas 1 tadi, ni kertas 2. Okey. Tak apa, pagi-pagi kita panaskan badan, relax-relax dulu. Nanti kita makin serius lah. Taklah serius mana pun. Bukan. Okey, ujian bertulis. Okey, kita kembali ke kertas 2 kita. Ujian bertulis juga. Subjektif, respon terhad. Subjektif, respon terbuka. Samalah, ada soalan yang terhad, ada soalan terbuka. Untuk kertas 2 ada beberapa bahagian lah. Bahagian A. Okey, cikgu sama. Okey, bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Okey, untuk kertas 2 ada berapa bahagian? Yang kamu, mungkin yang dah buat percubaan ada berapa bahagian? Cuba bagi pendapat. Okey, mana-mana kawan kamu yang nak join tu boleh share link yang diberi. Bagi tahu kata cikgu. Cikgu umur 18 tahun sedang mengajar sekarang. Okey, 3 bahagian. Okey.
Okey. Betul cikgu. Line saya slow. Alah, tak apa. Jangan sedih. Skrin kabur. Tak apa. Nanti kamu dengar kan suara merdu cikgu? Okey, sambil tu kamu dengar. Nanti skrin okey lah, tak apa. Okey? Okey. Jadi betul lah kamu cakap ada 3 soalan. Okey, nampak yang mana tak nampak kat skrin boleh dengar. Cikgu rasa cikgu cakap clear kot ke cikgu cakap agak laju ke? Kenapa cikgu kecil? Kenapa cikgu kecil? Tak apa. Nampak. Cikgu kan 18 tahun sebaya kamu memanglah kecil. Kan ada besar. Okey dah. Okey. Ya, gambar tu. Ya, memang tak apa. Abaikan gambar cikgu. Yang pasti skrin tu. Skrin tu kamu nampak kan? Cikgu tak apa. Sebab nanti cikgu tak ada dalam exam kamu ni. Okey. Tengok skrin, okey? Mungkin sekali-sekala jeling-jeling cikgu tak apa. Yang penting kamu tengok skrin dulu. Okey, nampak kan skrin? Okey, kita fokus skrin kamu ni yang ada bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Ada 5 soalan. Okey, sistem dan aplikasi bahasa yang cikgu rasa bahagian inilah dalam bahasa Melayu yang sangat ramai pelajar kehilangan markah. Betul ke? Setuju tak? Bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa ramai yang kehilangan markah. Betul atau tidak? Boleh inform? Cikgu rasalah pendapat cikgu sebab kamu tak sebab banyak kamu kena kuasai morfologi, bidang kata, sintaksis, bidang ayat, penyuntingan kamu kena betulkan ayat. Bahasa Melayu standard, kamu lagilah bahasa Melayu standard kamu dah terbiasa dengan bahasa sekarang dan kamu generasi abad ke-21 ni tak baca dah buku-buku klasik ni. Jadi sebab apa jadi macam tu, Komsas yang cikgu bagi buku yang kamu dapat pun belum tentu kamu baca. Jadi sebenarnya asas dia apa yang kamu dapat di sekolah tu kamu kena baca. Sekurang-kurangnya kamu boleh analisis. Tapi tak apalah, cikgu tak salahkan kamu. Kamu seorang pelajar yang sangat sibuk. Tak sempat nak baca kan. Banyak subjek. Okey, cikgu faham semua itu. Tapi kalau kamu buat latihan, terapkan latihan macam cikgu terapkan sebelum ni, tak ada masalah. Percayalah. Peribahasa satu lagi. Okey, morfologi, sintaksis. Bahagian A, morfologi. Nanti kita akan tengok satu-satu lah. Ni cikgu orang panggil sekali imbas. Morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard di mana kamu kena tukar bahan teks klasik kepada bahasa Melayu moden. Lepas tu peribahasa. Cikgu rasa dalam banyak-banyak bahagian ni lah kamu akan kehilangan terlalu banyak markah kalau kamu tak biasa buat latihan atau kamu tak betul-betul faham bahasa Melayu. Dekat bahagian ni lah kamu kenal apa itu bahasa Melayu yang sebenar. Cik. Betul tak cikgu cakap? Okey, respon cikgu. Tetapi cikgu yakin anda boleh. Anda boleh ke tidak? Anda boleh ke tidak? Okey. Bagus. Cikgu suka semangat tu. Okey. Saya boleh. Ya, kamu semua boleh. Cikgu percaya. Tak ada yang tak boleh. Okey, bahagian B. Okey, kalau kamu rasa boring, bagi tahu cikgu. Okey? Kita akan cuba hilangkan boring kamu. Bahagian B. Pemahaman. Ini di mana bahagian yang terlalu banyak kebat. Kalau cikgu bagi soalan ni senanglah sebab kebat kita tak perlu ada fakta, tak perlu ada apa. Tapi bagi kamu tetap masalah juga sebab kamu sangat takut dengan soalan kebat. Jadi pemahaman 3 soalan 35 markah, jawab semua soalan. Soalan 6 dan 7 berdasarkan petikan bahan prosa yang kamu belajar dekat sekolah lah. Iaitu drama, cerpen, prosa tradisional. Kamu kena bersyukur sebab batch kamu dia banyak soalan kebat. Kalau dulu banyak soalan fakta, dia kena tanya tentang nilai, tanya tentang persoalan, macam tu. Soalan kamu pun ada tapi boleh bantu kalau kamu tak boleh jawab dengan soalan kebat.
Kan betul tak apa cikgu cakap? Pasal soalan 8 berdasarkan novel tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi tingkatan 5. Apa cikgu nak cakap tadi? Cikgu kehilangan kata-kata pula. Okey, untuk bahagian B ni pun susah juga. Tapi tak cikgu rasa mungkin soalan kebat boleh membantu kamu berbanding bahagian A yang langsung tak ada soalan kebat kan. Okey, bahagian B ni kamu kena, macam cikgu cakap, kamu kena banyakkan latihan sebab setiap ni bila kamu dah buat latihan, kamu tahulah apa tentang novel tu. Cikgu selalu cakap dekat pelajar cikgu, kalau kamu tak baca pun, kamu buat latihan, kamu tak baca pun drama, cerpen. Tapi cikgu bukan tak ingat ayat cikgu ni cikgu bukan cikgu tak bagi kamu baca, tapi kamu sangat susah nak membaca drama, cerpen yang kamu dapat dekat sekolah kan. Novel tu. Kamu susah kan nak baca? Kalau cikgu kamu suruh baca, kamu dengan cara apa lagi kamu nak bantu diri kamu, kamu dah tak nak baca. Kamu buat latihan lah. Sekurang-kurangnya bila kamu buat latihan, kamu tahu drama tu tentang apa, cerpen tu tentang apa, prosa tradisional tentang apa, puisi tradisional, sajak tentang apa. Jadi sekurang-kurangnya kamu tahulah. Kamu cari, kalau kamu nak baca novel walaupun nipis, tak tahulah. Cikgu tak tahu kenapa pelajar sangat susah nak baca Komsas novel dalam bahasa Melayu ni. Mungkin pandangan kamu, oh bahasa Melayu senang. Okey, cikgu tak tipu. Cikgu dulu bahasa Melayu, cikgu memang orang akan cakap, oh bahasa Melayu je. Macam tu. Kan? Tapi tak ada juga, tak semua orang juga dapat A. Tak, ada juga yang dapat C. Okay, nak cikgu menyanyi ke? Okey. Bahagian C. Okey, ada apa nak tanya bahagian B? Untuk bahagian B, mungkin kamu tak nampak lagi. Nanti kita akan tengok satu-satu. Okey, bahagian B tak ada masalah. Okey, selalu. Okey, cikgu tanya. Kamu tak ada soalan untuk cikgu, cikgu tanya soalan untuk kamu. Untuk bahagian B, pemahaman. Apa masalah kamu kalau kamu nak faham sesuatu drama, cerpen, prosa tradisional sekarang? Apa masalahmu? Bahagian B, bentuk soalan. Okey, nanti kita tengok. Kamu tahu tak? Dia Panji. Ni Kelantan ke? Dia Panjang. Betul ke sebutan cikgu? Okey, sikit lagi. Okey, bahagian sebelum kita ke soalan. Kita tengok bahagian C lah, rumusan. Bahagian soalan 8 je, ada sikit masalah. Bahagian C susah je. Oh, bahagian C. Kamu akan senang lepas habis kelas cikgu nanti, insya-Allah. Okey. Okey, bahagian C rumusan. Satu soalan sepatutnya. Ya. Cikgu harap lepas kelas ni kamu takkan sesalah. Okey, cikgu akan bagi nanti tips-tips. Tapi bahagian C memandangkan di hujung sekali. Jadi dekat-dekat pukul 5 nantilah baru kita sentuh bahagian C. Jadi yang mana ada ni nakkan ilmu itu tunggu. Okey, jemput lagi kawan-kawan kamu masuk. Okey. Bahagian C banyak yang tak faham. Ya. Tak apa, nanti kita tengok. Tapi sebab dia bahagian C belakang sekali, nanti mungkin dalam petang lah. Jadi setil lah bersama cikgu. Okey, boleh tak? Kejap. Kamu ada model kan? Boleh buka model tak Imran? Kat mana? Lupa. Kejap. Kamu boleh ready dengan model kamu? Kita tengok je bahagian A. Cikgu bahagi kertas 1 dengan kata 2 kan? Kejap, kita tengok sikit bagi gambaran dekat kamu. Tekan yang atas kan? Nak tunjuk dua-dua modul. Cikgu nak tunjuk macam mana soalan-soalan dia. Mungkin kamu tak biasa lagi. Okey. Cikgu terangkan sikit modul kamu tu, yang cikgu bagi tu, dia dari Sabah. Jauh dari Sabah kalau kamu tengok. Tapi berguna sangat sebab dia ikut tema. Soalan kamu ikut buku teks. Tema dalam buku teks. Kertas 2. Boleh buka je kan dua-dua kan? Saya nak tunjuk. Sekejap ya.
Kamu boleh ready dengan modul kamu sebab kita mungkin yang tak jawab percubaan lagi kamu tak nampak lah macam mana bentuk soalan dia. Mana nak dapat modul tu? Sekejap. Ada dekat Telegram. Sir Imran cakap. Okay. Ada dalam Telegram kamu modul. Okey. Dan kamu tengok modul sebab soalan kamu berdasarkan hari ni cikgu tak tunjuklah buku teks. Okay. Saya tak ada grup Telegram. Oh, tak ada grup. Saya tak ada grup. Oh, okey, sekejap. Okey. Jadi, sementara tu tengok dulu. Tak apa, yang tu nanti kita settlekan. Okey, kita tengok dulu ni adalah kamu tengok orang yang okey. Jadi yang mana sebab soalan kamu berdasarkan buku teks juga. Okey, jadi kita tengok sekarang contoh-contoh yang mana tak pernah tengok. Yang mana tak pernah tengok soalan. Inilah contoh soalan bahagian A. Ni cikgu modul ni dah susun ikut tema jadi tak ada masalah lah. Okey. Ini contoh-contoh soalan bahagian A. Okey, itulah yang maksudnya kombinasi pelbagai bahan. Tu dah ada orang share. Okey. Boleh masuk link tu, okey. Kalau nak kopi. Okey. Link Telegram. Tu link Telegram boleh masuk. Yang Sylvia tu mungkin link modul. Okey. Jadi kita tengok sikit contoh-contoh soalan. Ni bahagian A. Okey. Ini contoh soalan. Okey. Contoh soalan bahagian A. Kamu tengok. Dia ada macam-macam soalan. Kalau macam ni, huraikan pendapat anda tentang pendermaan organ dan tisu di Malaysia. Ini contoh dah untuk bahagian kesihatan. Ni kalau macam ni, huraikan pendapat anda tentang pendermaan organ. Kalau macam ni, dia tak bagi fokus soalan tau. Kamu kena cari. Faham tak maksud cikgu? Kalau soalan macam ni, dia hanya bagi tema kepada kamu. Ini dipanggil tema. Dia tak bagi fokus. Jadi, kamu kena cari dalam bahan ni macam mana nak bincangkan tentang pendermaan. Sama ada dia tanya punca ke, kepentingan ke, peranan ke. Yang itu kamu kena cari dari bahan. Agak susah lah kalau soalan macam ni. Betul tak? Okey, betul tak pendapat? Kalau kamu rasa, okey, kamu analisis, kamu ada modul kan? Okey, kamu tengok dulu modul. Kamu rasa dia nak apa tentang pendermaan organ dan tisu? Apa fokus dia? Jadi pertama kali kamu dapat soalan karangan, kalau macam ni dia tak bagi fokus, kamu kena cari dahulu fokus. Okey, ready langkah. Okey. Kalau macam ni, kamu kena analisis. Kalau isi kena cari sendiri ke? Dah ada dah. Dia dah ada dalam bahan. Kamu kena analisis dan cari sendiri. Boleh? Kalau macam ni contoh fakta dan prosedur mengenai pendermaan organ, pesakit mati otak sebagai okey, jadi kalau isi kena cari sendiri ke dah ada dalam. Sebab tu kamu kena analisis. Ada dalam bahan. Kan ada dalam bahan. Dia takkan saja-saja bagi bahan ni kalau kamu kena cari sendiri. Okey, boleh? Macam mana? Macam rumusan Ya. Macam rumusan. Ini lebih kepada, okey, kita tengok satu-satu. Pesakit mati, okey, kita tengok pesakit mati otak sebagai potensi pendermaan organ dan tisu.
kes dirujuk kepada pusat ni. Penilaian organ yang didemangkan dipindah kepada ni. Statistik dia bagi penderaan organ antara ni. Okay, dia cakap uraikan pendapat anda tentang langkah dan kesan. Macam rumusan. Ya, dia macam rumusan. Kamu kena cari fokus. Tapi ada yang dia bagi fokus. Tapi untuk soalan ni dia tak bagi fokus. So, kamu kena carilah langkah dan kesan. Ini lebih dia nak tunjuk dekat kamu kepentingan pendermaan organ dan tisu di Malaysia. Pendahuluan kena urai tentang bahan dua kan cikgu? Tak. Pendahuluan merangkumi dua-dua lah. Jadi, kenapa cikgu kata pentingnya kamu kena tahu fokus? Okey, cikgu tunjuk Okey, ni bahagian A. Karangan respon terhad. Okey, cikgu ni sekali imbaslah kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Satu soalan berdasarkan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Ada gambar, foto atau gambar ilustrasi, gambar rajah, ilustrasi kartun, iklan, peta plan, petikan umum, petikan sastra, puisi, siasatan, dialog atau email. Semua ni ada. Okey. Untuk soalan apa ni? Untuk soalan Irfan, pendahuluan kena hurai tentang bahan dua kan cikgu? Pendahuluan keseluruhan. Sebab tu cikgu suruh kamu kena cari dulu. Kalau tak ada fokus, cari fokus dahulu. Sebab di hujung pendahuluan kamu kena letak fokus dia. Oh, nak sambil nak tunjuk yang ni sambil yang tunjuk. Nak tunjuk yang ni, lepas tu nak berbalik kepada ni. Tekan? Okey, sekejap ya. Cikgu tekan tu modul. Slide. Okey. Okey. Sekejap, pendahuluan tentang tajuk kan cikgu? Ya, pendahuluan tentang tajuk. Okey, kita tengok dulu. Okey, cikgu teruskan dengan teknik dia. Nanti kita tengok bentuk-bentuk soalan. Sebab cikgu nampak kamu macam keliru sikit ni. Okey, tak apa. Kita tengok dulu ni. Okey, arahan inilah maksud cikgu. Yang cikgu nak tunjuk arahan berfokus dan tidak berfokus. Macam tadi, tidak berfokus lah. So kamu kena cari fokus. Betul ke tak? Faham tak setakat ni? Faham ke tak? Tolong respon cikgu boleh? Tolong respon cikgu boleh? Kamu faham ke tak? Okey, terus diam ya. Baru masuk cikgu. Okey, yang faham cikgu faham. Okey. Cikgu nak kamu sentiasa respon. Bagi dia nak balik dekat cikgu. Tak naklah cakap seorang-seorang. Okey? Okey, jadi fokus dan tidak berfokus. Contoh, kalau soalan tadi dia tidak berfokus. Jadi kamu kena cari fokus lah. Mungkin bahagian penerangan agak boring. Tak apa. Kalau sama-sama kita berinteraksi, kita takkan boring. Okey? Okey, jadi kehendak soalan. Okay, nampak? Bergantung pada arahan soalan. Sama ada menulis pendapat, menulis surat, menulis resume, menulis email dan sebagainya. Kamu banyakkanlah berdoa supaya keluar soalan pendapat. Tak keluar soalan surat ke, resume ke, email ke. Yang soalan yang memerlukan format yang agak susah lah. Okey, mula sekarang doa. Doa bagi keluar soalan pendapat sahaja supaya kamu tak payah fikir tentang format. Okey, boleh. Jadi 100 perkataan ni 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi cadangan masa untuk kamu 30 minit sebab kamu akan bazirkan banyak masa di bahagian B nanti yang lebih banyak markah. Okey, boleh. Ada apa nak tanya tak? Ada lagi soalan tak? Okey, Nik Zuhairi, apa yang kamu keliru? Boleh respon cikgu? Nak berapa isi? Okey, untuk bahagian A, tak ada had pun. Cikgu ni format apa? Okey. Cikgu kena buat sebulan lah kelas BM macam ni. Okey, macam ni. Okey, cikgu jawab satu-satu Dari nak berapa isi? Okey, untuk karangan sebenarnya tak ada pun had isi. Tapi dia ada had perkataan. Jadi contoh cikgu bagi. Tapi setiap karangan kena ada pendahuluan dengan kesimpulan. Yang tu wajib. Okey, ingat cikgu? Cikgu ni ingat.
isi tak kisah tapi kena ikut patah perkataan. Kalau bahagian A, kamu nak buat satu isi pun tak ada masalah. Kamu pasti ke kamu boleh hurai satu isi tu sampai 150 hingga 200 patah perkataan? Kalau boleh, boleh kamu teruskan dengan satu isi. Sekurang-kurangnya bahagian A kamu buat 2 isi. Atau kamu tak ada idea buat 3 isi. Tapi had kan 150 hingga 200 patah perkataan. Itu yang ditetapkan. Kalau pelajar-pelajar cikgu lah. Kalau untuk bahagian B sama pendahuluan, kesimpulan, isi cikgu tetapkan dalam 5 hingga ke 6 isi. Sebab panjang. Kan tak kisah kalau kamu nak buat 4 isi, 3 isi. Tapi pastikan cukuplah patah perkataan kamu, huraian kamu. Okey, cikgu ni format apa? Ini format kertas 1 bahagian A dengan bahagian B. Soalan resume macam mana cikgu? Kita akan tengok nanti. Gelap pula dia. Ni karangan A. Oh, macam tu. Ya. Okey, boleh. Setakat ni, cikgu menjawab tak persoalan-persoalan di minda kamu? Tapi pendahuluan macam mana nak buat? Okey, on the way. Kita tengah nak pergi dah ni. Okey, boleh. Kita nak pergi ke pendahuluan ni, kita cikgu tunjuk sekali imbas dahulu. Okey, contoh ini format bahagian A yang cikgu bagi. Okey, boleh? Okey, bahagian B. Karangan respon terbuka. Yang ini ujian bertulis subjek respon terbuka. Ada 4 soalan esei, kamu kena jawab 1. Ini yang kamu kena bazir banyak masa ni sebab dia agak panjang. Jadi untuk kamu punya batch, kamu kena tahu domain awam, domain peribadi, domain pendidikan, domain kerjaya. Jadi kita akan tengok contoh-contoh soalan nanti ada dalam modul kamu. Jadi kalau untuk domain-domain ni, cikgu cadangkan kamu jawab domain yang kamu tahu. Bidang yang kamu tahu. Jangan ambil soalan yang kamu rasa, oh aku boleh aku buat. Tak mahu. Tak mahu macam tu. Buat yang mana kamu tahu. Nampak? Okay, kita tengok sikit lah. Domain awam, ni cikgu tengok sekali imbas macam tu sahaja. Domain awam berurusan dengan perkhidmatan awam, badan pentadbiran, aktiviti sosial, budaya dalam masyarakat. Domain peribadi berinteraksi dengan keluarga, kawan-kawan, jiran dan masyarakat keliling. Domain pendidikan berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran khusus. Dan domain kerjaya berkaitan dengan aktiviti yang melibatkan persediaan menyertai alam kerjaya. Jadi 4 domain ni lah akan keluar nanti dalam soalan kamu. Tapi kamu pilih 1 sahaja. Okey, setakat ni ada apa nak tanya? Boleh Anda boleh ke bagi cikgu mana yang senang? Isi berapa skala cikgu nak masuk? Okey, ya, anda semua boleh. Apa tadi tu? Soalan tu cikgu tak faham. Bukan cikgu tak faham. Nak berapa isi? Kan cikgu terang tadi. Isi untuk, okey, cikgu tetapkan bahagian B buat 6 isi atau 5 isi. Tapi kalau kamu buat 4, okey, dengan ayat cikgu, fokus dengan kata-kata cikgu hari ini pada pukul 9.41 pagi. Kalau isi, sebenarnya tak ada had pun untuk isi. Kalau kamu nak buat 3 isi pun tak ada masalah. Tapi kalau kamu pasti ke dengan 3 isi tu kamu boleh hurai sampai 350 patah perkataan dan lebih. Faham? Dengar tak ayat cikgu? Faham tak? Jadi bila kamu buat 5 isi sekurang-kurangnya, 5 isi atau ke 6 isi sekurang-kurangnya huraian kamu mungkin akan terhad. Tapi tak apa, kamu ada 6 isi kamu boleh buat sampai boleh cover lah 350 patah perkataan tu. Boleh? Macam cikgu ada ayat pendahuluan yang gramatik yang boleh membantu menjadi lebih baik. Ada kita boleh belajar. Nanti kita belajar. Okey. Okey, anda boleh? Masih setia ke dengan cikgu? Okey, cikgu teruskan Okey, bagus. Okey, jadi ni apa cikgu nak cakap ni? Karangan respon terbuka. Okey, setialah dengan cikgu sampai pukul 5. Ajak kawan-kawan kamu suruh setia sekali. Okey, karangan respon terbuka.
Ini tips dia. Karangan respon terbuka sama juga yang ni tadilah, yang merangkumi domain awam, domain peribadi, domain pendidikan, domain kerja. Pergi kejut. Letakkan alarm di telinga di sebelah. Kamu call banyak-banyak kali, macam kamu call girlfriend kamu ke boyfriend kamu yang tak jawab. Cikgu boleh tak nak berdarjah tinggi untuk SPM dengan tema cikgu? Boleh. Setia dengan cikgu, cikgu dah ada sedia semua benda tu. Setia dengan cikgu hari ni. Saya ketinggalan sebab saya pergi ke tandas tadi. Kenapa tak masuk tandas bawa telefon sekali? Tak ada masalah. Tak ada apa pun. Kalau tak faham terus tanya. Nak pergi tandas pergi dulu, janganlah tahan. Okey, tips sekarang kan. Ini yang kamu tunggu-tunggu ni. Tak apa. Pergi je. Bukan cikgu nak marah pun. Cikgu share modul boleh? Dah share dalam grup Telegram. Ada link tadi. Kejap. Okey, masuk link ni. Tak apa awak, saya maafkan awak. Cikgu pun maafkan awak. Dori. Okey, dah masuk. Okey. Berbalik kepada cikgu. Okey. Hari ni cikgu akan bagi tips karangan, tapi tips karangan cikgu hanya untuk karangan pendapat. Sebab kalau cikgu fokus semua karangan, mungkin kita akan sebulan lah. Mungkin kita akan sampai esok, lusa, tulat, tungging, tak habis. Okey, jadi cikgu akan fokuskan karangan pendapat. Kenapa cikgu fokuskan soalan pendapat? Sebab kamu boleh guna di bahagian A dengan bahagian B. Sebab bahagian B confirm ada soalan pendapat. Bahagian A je lah cuma tak confirm. Tapi sekurang-kurangnya kamu tahulah satu tips karangan lah. Okey, boleh? Seterusnya. Okey, kita masuk pendahuluan yang kamu tanya tadi. Okey, pendahuluan. Penanda wacana pendahuluan. Macam mana kamu nak buat pendahuluan yang baik? Cubalah. Cikgu cuba guna ni. Boleh ya? Yang nak screenshot, boleh. Tak ada masalah. Pendahuluan. Mula-mula kamu buat penanda wacana pendahuluan dulu. Kamu tahu tak penanda wacana pendahuluan apa? Contoh, dewasa ini pada era globalisasi ini. Ya, boleh. Yang untuk penanda wacana ada tak? Yang word untuk penanda wacana ada bagian kat diorang kan? Dah bagian. Ada juga yang cikgu dah bagi dalam Telegram penanda-penanda wacana pada era metro. Ya. Kat mana? Okey, ada cikgu share, cikgu bagi dah. Cikgu rasa kalau dengan cikgu ni semua cikgu bagi. Kalau cikgu tertinggal bagi tahu. Jadi kamu boleh rujuk penanda wacana yang cikgu bagi. Sebab kalau dengan cikgu dah bagi semua, cikgu rasalah. Sekejap ya. Kalau ada kamu boleh tengok, kamu boleh buka. Ada penanda wacana, cikgu dah bagi. Dari penanda wacana pendahuluan, kamu nak kembangkan isi sampai kesimpulan. Mungkin ada yang dah dapat. Tapi yang tak dapat lagi boleh guna. Itulah antara pendahuluan-pendahuluannya. Okey, sekejap ya. Jadi untuk pendahuluan, mula-mula kamu mula dengan penanda wacana pendahuluan. Okey, seterusnya. Penyataan umum tentang tema soalan. Sebab tu kamu kena tahu tema soalan. Sekejap ya. Cikgu tengah cari untuk penanda wacana. Tak ada satu lagi. Sekejap ya. Cikgu sekarang ni kita dekat kertas 1 ke? Ya. Sekarang kita di kertas 1. Bahagian A dengan bahagian B. Dan cikgu nak fokuskan tentang soalan pendapat. Sekejap ya. Cikgu nak buka, nak tunjuk dekat kamu penanda wacana.
Ni kot satu telefon. Cikgu, ya. Okey, cikgu ulang balik yang mana mungkin terlepas. Sekarang kita berada di kertas 1 bahagian A dengan bahagian B. Dan pendahuluan di skrin kamu ni, cikgu nak bagi pendahuluan tips pendahuluan untuk menjawab soalan pendapat. Okey, sekejap. Okey, jadi kita tengok dulu sebelum cikgu cari. Kamu boleh tengok dekat skrin tu. Pendahuluan. Tengok ada berapa pendahuluan. Item-item yang kena ada iaitu penyataan umum tentang tema soalan. Jadi sangat penting kamu tahu tentang tema soalan kamu lah. Okey, sekejap ya. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, kamu dah baca kan dekat skrin kamu. Ada apa-apa nak tanya yang kamu tak faham sebelum kita tengok satu persatu? Boleh? Sunyi je? Cikgu tengah bercakap seorang ke? Okey. Faham boleh cikgu? Faham cikgu? Boleh. Sekejap ya. Okey, jadi ini untuk pendahuluan. Mungkin boleh buka sikit idea kamu. Okey, sabar sekejap. Okey, kamu tahu penyataan umum tentang tema soalan? Penyataan umum tentang tema soalan? Okey, contoh. Okey, kita akan tengok sekejap . Okey. Okey, tips pendahuluan ni. Kamu dah pernah belajar ke sebelum ni? Sebelum ni kamu buat pendahuluan macam mana? Sebelum ni kamu buat pendahuluan macam mana? Ya. Buat je asal ada. Sebab buat je asal ada tu yang tak best tu. Bukan. Ya, memang. Ya, cikgu mengaku. Cikgu pun dulu tak adalah ni tapi sebab kamu kata kamu tak ada idea. Jadi macam kamu jawab dekat quizzes tadi, ada beberapa teknik pendahuluan kan? Okey, salah satunya mungkin ada yang tak kata tadi tak dapat buat dengan lebih baik. Jadi salah satu cara kamu boleh guna pendahuluan yang cikgu bagi ni, tips pendahuluan ni. Nanti kita tengok. Sekejap. Okey, ni pendahuluan yang cikgu dah bagi. Kamu boleh tengok. Kalau tak sayang cikgu lagi tak tahu lah. Okey, sekarang makin sayang tak dekat cikgu? Okey. Okey, kita di bahagian penanda wacana. Inilah cikgu kenalkan sikit penanda wacana. Penanda wacana untuk pendahuluan tadi. Kamu tengok ni. Kamu boleh guna beberapa, ini yang cikgu ada. Kalau ada cikgu-cikgu kamu bagi lagi yang kamu tak biasa, yang kamu dah biasa guna, bolehlah ni antara contoh-contoh dia. Pada era globalisasi ini, dewasa ini, pada masa ini, baru-baru ini. Mantap ayat dia. Sedasar, okey, sedasar masa ini sering menitir. Ya. Jadi kamu gunalah. Cikgu ingat cikgu ingat. Kamu kena ingat kalau kamu ada dua je karangan, betul? Bahagian A dengan bahagian B. Jadi kamu ingat dua penanda wacana sudahlah. Untuk pendahuluan. Betul tak? Cikgu akan sedaya upaya memberi teknik lah. Okey, boleh tak? Faham tak setakat ni? Kalau penanda wacana banyak kan? Jadi, mulai saat dan ketika ini kamu ada bahagian A dengan bahagian B. Jadi kamu untuk pendahuluan ada dua pendahuluan je. Jadi kamu pilihlah dua pendahuluan. Satu untuk bahagian A, satu untuk bahagian B. Yang mungkin kalau ni prepare lah. Kalau sediakan dalam dua untuk bahagian A, dua untuk bahagian B. Jadi kamu buat latihan mana-mana pun, kamu guna je penanda wacana tu. Nanti sampai ke HPM kamu guna je penanda wacana tu. Tak ada masalah. Yang nombor 5 tu susah untuk kalangan jenis apa cikgu? Mungkin lebih kepada pendapat. Jadi kamu boleh guna ikut kesesuaian kamu lah. Okey, boleh? Okey, ada apa-apa nak tanya untuk penanda wacana? Kalau dewasa ini ganti dengan tua ini boleh tak cikgu? Dewasa inilah, tua ini.
Tak sedap lah. Cuba kamu cikgu panggil kamu tua. Nanti terasa pemeriksa tu. Pemeriksa tu bukan umur 18 tahun macam cikgu. Okey. Okey, boleh Slide. Okey. Alright. Tekan slide PDF 2 tu Kat sini. Okey, boleh. Okey, jadi untuk itu penanda wacana pendahuluan yang kamu boleh guna. Jadi untuk karangan ini, kita berbalik kepada soalan ni tadi. Tak payah. Kita terus tengok slide. Ni kan? Ni kan? Okey. Okey. Cikgu, sebab cikgu banyak guna banyak bahan, ada masalah sikit lah. Tapi untuk kamu jugalah semua ni. Okey, tak apa. Penyataan umum tentang tema soalan. Sebab itulah modul kamu tadi cikgu bagi ada tema-tema dia kan. Jadi setiap soalan kamu tentukan dulu tema dia apa. Sebab kamu nak mula dengan pendahuluan ni, jangan dapat aku nak buat ini terus start. Itulah tengah-tengah tu tak ada idea tu. Cuba bertenang, bawa bertenang, baca dengan relax. Kita tak payah nak terburu-buru lah untuk jawab, nak kejar masa. Lagi makan masa kalau nanti tengah-tengah nanti kamu tak ada idea. Betul tak? Setuju tak dengan cikgu? Okey, boleh tak? Okey, cikgu kalau kamu senyap ni cikgu akan tanya sampai kamu jawab. Okey, boleh? Okey. Jadi untuk pendahuluan kamu kena penyataan umum tentang tema soalan. Kalau kejap cikgu tengok. Lepas tu okey, contoh macam ni. Contoh ni pendahuluan cikgu. Okey, tak apa cikgu huraikan 5 ni dulu, nanti kita tengok pendahuluan. Okey, lagi satu, dah kamu tahu penyataan umum tentang tema soalan, kamu buat huraian tentang tema soalan. Okey, boleh? Lepas tu kamu huraikan sikitlah tentang tema soalan. Selepas itu, sentuh secara umum sahaja. Fokus soalan. Lepas tu persoalan tentang fokus soalan. Okey, mungkin kamu agak keliru apa ni cikgu. Cikgu ni pagi-pagi ni banyaknya nak fokus, banyaknya tema. Okey, banyaknya cikgu ni. Okey. Kita tengok. Okey. Ini contoh dia. Okey, boleh? Okey, cikgu ulang sekali lagi yang kita sedang bincangkan ini ialah tips karangan pendapat. Kenapa cikgu pendapat? Sebab soalan pendapat atau fakta ada di bahagian A dengan bahagian B. Jadi cikgu fokuslah. Okey. Cikgu yang lain kenapa? Sebab kalau yang lain cikgu nak terangkan, cikgu kena ambil masa sebulan untuk jadi cikgu kamu. Okey, boleh? Okey. Kalau contoh dekat sini, cikgu cakap. Cikgu tulis dalam meniti arus kemodenan ini. Ini penanda wacana pendahuluan. Okey, boleh setakat ni. Lepas tu, selepas itu, sentuh secara umum tentang tema. Nampak? Pelbagai penyakit sosial yang mampu meranakkan peradaban bangsa dan negara melanda golongan remaja. Ini tentang isu sosial. Tadi kalau penyakit tadi, kalau soalan penyakit tadi, kamu buatlah tema umum dia. Contoh, isu kematian semakin meningkat. Buat secara umum sahaja. Lepas tu, seterusnya, penyataan umum dah, huraian tentang tema. Dah kamu buat penyataan umum, hurai sikit. Kalau tak nak letak akhir ni pun tak apa. Ambil ni, berita mengenai golongan remaja yang terjebak dalam gejala sosial kerap terpampang di dada akhbar. Nampak? Dia lebih fokus. Tema tu dia fokus. Boleh ke? Cikgu kalau kamu diam ni, cikgu macam faham ke ni? Faham ke tak ni? Cikgu ya, boleh. Okey. Sebenarnya, okey. Seterusnya. Kita dah tadi huraian tentang tema soalan. Sentuh secara umum. Ingat tadi penyataan umum tentang tema soalan.
Lepas tu huraian tentang tema soalan. Penyakit sosial sama dengan gejala sosial. Ya, sama. Jadi kamu ingat cikgu ulang sekali lagi. Pernyataan umum tentang tema soalan, huraian tentang tema soalan. Di 3 baris ayat pertama, kamu hanya bercakap tentang tema soalan. Kalau pendidikan, tentang pendidikan lah. Kalau kesihatan, tentang kesihatan. Baru kamu masuk ayat kelima, baru kamu sentuh secara umum fokus soalan. Satu-satu dah tu cikgu sebut. Baru kamu fokus, sentuh secara umum fokus soalan. Faham? Contoh ni cikgu lupa pula letak soalan ni. Jadi nampak ni. Golongan ibu bapa wajarlah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka dan mengasuh anak-anak bagi menatang minyak yang penuh. Nampak? Dia dah sentuh golongan ibu bapa. Maknanya mungkin jadi soalan ni fokus soalan ni peranan ibu bapa dalam menangani gejala sosial. Jadi tema dia tentang gejala sosial. Fokus dia peranan ibu bapa. Cikgu minta maaf cikgu tak letak pula dekat slide ni contoh soalan lengkap dia. Ke ada kat belakang? Tak apa kita tengok dulu yang ni. Okey, boleh? Jadi nampak? Untuk ayat ketiga kamu dah sentuh fokus tapi secara umum. Ni ada cikgu slash ni contoh-contoh ayat dia lah. Okey, lagi satu. Ada tak nak tanya? Cikgu, memang setiap satu tu satu ayat ke? Maksud macam pernyataan umum, huraian tentang tema, sentuh secara fokus, semua tu kena satu ayat ke? Ada terlintas tak soalan tu? Ada terlintas tak soalan tu? Ada. Okey. Kalau untuk karangan bahagian B, untuk karangan bahagian A, cukup satu ayat. Kalau untuk bahagian karangan B, kamu bebaslah. Bebas sebebasnya sampai janganlah bebas sampai terbabas daripada kamu punya soalan. Boleh? Untuk bahagian B, cikgu ubi biasa kena letak berapa kilo? Ubi apa ni? Kamu tengah makan ubi? Ungkapan bahasa indah. Ubi biasa kena letak berapa kilo? Ungkapan bahasa indah, cikgu. Cikgu tak faham ni. Ahmad. Indah sangat tu ubi tu cikgu. Kalau ubi cikgu terlintas french je. Kentang goreng. Okey, tolong fahamkan cikgu sekali lagi Ahmad tu. Cikgu tak faham soalan kamu. Ke ada yang kawan-kawan faham? Tolong fahamkan cikgu macam kata-kata yang high-level lah. Oh, pendapat cikgu lah. Okey. Ubi biasa kena letak. Isi biasa. Isi kot ni. Isi. Okey. Macam kata-katanya. Okey, kamu boleh letak kata-kata yang peribahasa semua tu di bahagian ni. Huraian tentang tema ke? Sentuh secara umum tentang fokus soalan 2 je. Kamu boleh letak di bahagian mana-mana antara 3 ni lah. Yang kedua, 3, 4 ni. Okey, boleh? Okey, cikgu nak settlekan satu-satu ni. Okey. Okey. Kamu boleh jawab tak soalan cikgu? Kamu boleh letak di bahagian 2, 3 dan 4 ni. 1 dah pernah wacana. 2, 3 dan 4 ni. Minta maaf lah cikgu tak guna. Kalau buat UBI itu ni. Cikgu selalu guna ungkapan bahasa indah je. Okey, boleh? Jadi kamu boleh letakkan ungkapan bahasa indah di antara 2, 3 dan 4 ini. Kalau kamu ada idea. Boleh? Okey Boleh cikgu teruskan okey cikgu. Okey, minta maaf. Okey, cikgu dah menjawab Jadi sentuh saja ungkapan bahasa indah macam mana cikgu? Peribahasa. Ni nampak ni. Allahu Akbar. Ni, nampak cikgu letak di bahagian 4. Cikgu letak baris yang ketiga. Nampak ni, sebenarnya golongan ibu apa?
Wajarlah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka dan mengasuh anak bagai menatang minyak yang penuh. Itulah contoh ungkapan bahasa indah. Ungkapan bahasa indah ni kata-kata tokoh. Betul Irfan cakap tu. Kata-kata tokoh, peribahasa, simpulan bahasa. Jangan kamu letak pendapat kamu je. Pendapat dari kamu, pendapat ayah. Kalau ayah kamu seorang tokoh tak apa. Ibu bapa tak ada masalah. Kamu letak kata-kata orang-orang yang memang terkenal lah. Okey, boleh? Okey. Bahagian ni agak ni sikit lah. Tapi tak apalah. Nak belajar kan? Okay, jadi ibu bapa merupakan insan atau kamu boleh nampak ni. Ibu bapa merupakan insan penting dalam mencorakkan kehidupan anak-anak. Kerana ibu bapa antara individu. Yang cikgu slash ni pilihan jawapan yang kamu boleh gunalah. Jangan kamu buat slash dalam kerangan kamu pula. Jangan. Cikgu kalau perkarangan diri kita nak letak contoh. Pasal diri kita nak letak contoh. Nanti kita tengok. Okay, ni cikgu nak terang dulu. Teknik-teknik dia. Okey? Okey. Jadi seterusnya, ibu bapa merupakan insan penting. Inilah contoh. Bila last cikgu nak tunjuk ni. Persoalan tentang fokus soalan. Di akhir pendahuluan, kalau boleh kamu letak macam ni. Kalau bagi cikgu lah. Kalau cikgu dengan cikgu suka ajar macam ni. Persoalannya, apakah peranan ibu bapa dalam menangani gejala sosial dalam kalangan anak-anak? Cikgu tak faham. Tapi cikgu cubalah. Okey. Persoalannya, okey. Sekarang, inilah contoh pendahuluan. Kamu rasa senang ke susah setakat ni? Cikgu bosan lah cikgu. Macam mana? Okey, boleh respon, boleh bagi tindak balas. Boleh respon cikgu sekejap. Okey, nampak clear sikit tak tentang pendahuluan? Sebelum kita ke isi dengan penutup. Okey, boleh Boleh. Okey, cikgu harap jadi kamu boleh screenshot juga contoh ni. Nanti kamu boleh guna nanti. Dalam modul kamu boleh praktikkan nanti. Okey, boleh? Okey, cikgu laju sikit. Ya, cikgu nak laju tapi cikgu kena jawab soalan-soalan kawan-kawan kamu juga. Kalau cikgu laju kamu tak faham, kawan-kawan kamu yang lain. Okey. Ini untuk, okey, cikgu nak ke isi ni. Okey, pernah dengar tak perkataan ni? Anak-anak, geng-geng cikgu pernah dengar tak perkataan ni? Cikgu rasa semua dah biasa dengan perkataan ni. Okey, imbakop. Imbakop ni kamu ingat, dia untuk isi. Faham? Ingat kata-kata cikgu pukul 10.06 ni, imbakop ni untuk isi. Okey, sama juga ni cikgu dah letak isi apa satu ayat, mengapa 2 hingga 4 ayat, bagaimana 1 hingga 3 ayat, kesan contoh yang menyokong isi 1 hingga 3 ayat, ungkapan menarik. Oh, ini soalan dia tadi. Ungkapan menarik 1 hingga 2 ayat, penegas 1 ayat. Okey, cikgu nak tekankan dekat sini. Mungkin kamu pernah dengar. Cikgu saya tak tahulah mengapa ni apa, bagaimana apa, kesan apa, ungkapan apa. Okey, kamu dengar kata-kata cikgu, ini hanya tips. Kalau kamu tak dapat ikut, tak apa. Buat apa yang ada dalam kepala, ayat yang ada dalam kepala dan fikiran kamu. Okey, cikgu nak terang lagi satu. Untuk I dengan P memang kena ada di awal dan di hujung. Untuk M, B, A, K dengan U ni, kalau dengan cikgu tak kisah kamu nak letak mana-mana baris ayat dahulu. Faham tak? Dia tak ada jadi masalah. Contohlah kamu buat isi. Contoh, kamu buat isi. Lepas tu kamu kata, cikgu tak tahu pula bagaimana. Kamu tahu kesan. Tak apa, tulis je. Asalkan ada ayat dan kesinambungan tu. Okey, boleh? Boleh Okey. Anda boleh setakat ini. Boring lah cikgu, bosan lah sikit. Okey, supaya cikgu nak kamu faham ni.
Nanti cikgu main, okey boleh Okey, semua boleh. Jadi, lagi satu cikgu nak tekankan, Imbakup ni kalau untuk bahagian B 2 hingga 4 ayat lah. Kalau untuk bahagian A 2 ayat pun, 1 ayat pun mencukupi sebab dia 150 hingga 200 patah perkataan sahaja. Boleh? Jadi kamu boleh guna Imbakup ni di kedua-dua bahagian. Cuma kamu kena hadkan ayat. Contoh kalau mengapa 2 hingga 4 ayat untuk bahagian B, bahagian A kamu buat 2 ayat sahaja sudah memadai. Sama juga dengan bagaimana, contohlah kalau Imbakup ni kamu guna setiap satu I, M, B, A, K, U dengan P ni, satu ayat pun dah mencukupi untuk bahagian A. Lagi satu, cikgu, ungkapan menarik ni kena ada setiap isi ke? Dalam karangan kalau ada 2, tak perlulah setiap isi. Kalau ada, baik. Tapi kalau kamu tak dapat, jangan paksa. Kena mana ni nak cari peribahasa apa, ungkapan tokoh mana pula aku nak ambil ni. Tak payahlah sampai macam tu. Buat yang mana kamu mampu. Boleh? Jangan paksa dirilah. Kalau ayat cikgu macam ni, kamu jangan salah faham. Lepas ni tak apalah cikgu Nursyah cakap buat yang mana mampu. Aku buat je lah. Jangan pula. Kamu nak markah yang cemerlang kan? Setiap usaha, setiap markah yang dapat berbaloi dengan usaha dan berbaloi dengan jawapan. Nanti kalau kamu tak buat pula ungkapan menarik ke apa semua, cikgu kenapa saya dapat rendah? Jangan petikankan benda tu lah. Cikgu cakap supaya kamu tak letak beban dekat bau kamu, susahlah nak hafal. Tapi usaha dulu. Kalau tak boleh, baru tak payah buat. Macam tu maksud cikgu. Faham tak? Boleh ke? Boleh? Anak-anak cikgu? Okey. Kalau letak penegas dulu, baru ungkapan boleh? Tak boleh. Penegas, kan cikgu cakap, I dengan P memang kena ada di awal dengan akhir. I dengan P memang kena ada di awal dengan akhir. Tengah-tengah M, B, A, K dengan U tu kamu boleh letak di mana-mana. Kalau dengan cikgu. Tapi kamu kalau cikgu macam ni cikgu tekankan sekali lagi. Cikgu ajar cara cikgu. Kalau kamu pernah belajar, cara kamu jangan bandingkan. Setiap cikgu tak sama. Tapi setiap cikgu akan bagi untuk tips yang kamu akan dapat markah. Itu je. Okey, ingat Okey, boleh terus kita tengok sikit. Boleh? Boleh ke respon cikgu? Okey, boleh cikgu teruskan, faham? Okey. Okey. Ya, okey. Soalan di belakang rupanya. Ini untuk soalan tadi. Peranan ibu bapa untuk menangani gejala sosial. Jadi, setiap soalan kamu, okey. Cikgu rasa seketul-seketul cikgu cakap ni. Setiap soalan kamu cari dulu, kamu dapat je kertas, kamu confirm nak jawab, cari dulu tema. Lepas tu, baru cari fokus. Sebab dua benda ni kamu kena sebut di pendahuluan ni. Sebab tu kamu kena tahu. Boleh? Boleh? Okey, ini untuk soalan tadi. Peranan ibu bapa untuk menangani gejala sosial. Gejala sosial dalam kalangan anak-anak tu tema umum. Macam mana nak tahu tema? Selalunya. Kamu ingat Selalunya tema dia akan ada di belakang. Contoh macam ni kalau macam ni, menangani gejala sosial dalam kalangan anak-anak. Jadi tema dekat sini gejala sosial. Fokus dia ni peranan ibu bapa. Fokus ni kamu kena ingat macam ni. Dia nak cara ke, kepentingan ke, peranan ke. Boleh? Selalunya fokus dia ada di depan dan tema dia berada di belakang. Tak apa, kita ada model nanti kita tengok. Kita cuba kesan. Cuba cari tema soalan. Okey, boleh? Okey. Okey, anda boleh? Anda boleh setakat ini? Okey. Okey, isi. Ini cikgu bagilah satu-satu. Memberikan didikan agama. Ini isi, nampak? Memberikan didikan agama, satu ayat.
Jadi ayat penuhnya, okey lagi satu. Kalau ni dia tanya peranan ibu apa? Okey Dia tanya peranan ibu apa kan? Ayat kamu ni cikgu nak ringkaskanlah. Kalau dia tanya peranan ibu apa, ayat kamu tulis ibu bapa perlu memberikan didikan agama. Letak subjek dia tu dalam isi kamu. Sebut. Ni boleh. Kalau macam ni, ibu apa kan? Kamu letak. Kalau dia kata, kalau nanti soalan tentang kerajaan, kerajaan mestilah buat apa kempen. Sebut subjek tu. Faham? Ulang, macam cikgu suka fokuskan macam tu lah. Sebab ulang banyak kali tak apa. Supaya kamu sentiasa ingat aku tengah tulis tentang apa ni. Kalau kamu ulang-ulang banyak kali benda tu, kamu takkan tersasar lah. Kalau kamu tak tulis, sebab tu yang perenggan kelima boleh cerita tentang lain ni. Daripada kesihatan boleh pergi gejala sosial tengah lapar, tulis makanan. Macam tu. Sebab tu, cikgu sangat tekankan dengan pelajar-pelajar cikgu, cari tema, cari fokus. Bila ada subjek, ulang je. Macam ibu bapa tadi, ulanglah dalam ayat kamu. Boleh? Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Saya boleh. Ya, boleh. Okey. Okey, cikgu harap kamu tak hilang lah. Untuk karangan kena banyak sikit lah penerangan dan kamu kena ni sikit lah. Okey, jadi untuk sini ayat penuh dia. Ibu bapa perlu memberikan didikan agama. Lengkap. Ada subjek dia. Okey, seterusnya ni kita laju sikit. Ni mengapa 2 hingga 4 ayat. Jadi ini 2 hingga 4 ayat untuk bahagian B. Jadi kalau bahagian A, kamu memadai 1 atau 2 ayat sajalah. Contoh menjadikan benteng. Jadi menjadikan benteng pertahanan diri. Kenapa kita? Lagi satu, cikgu tertinggal. Lagi satu, setiap soalan karangan, kamu cuba tanya diri kamu. Kalau kamu tak boleh guna, kamu tak cikgu saya memang tak boleh bakut ni, cikgu tak tahu. Saya tak tahu mengapa tu apa, bagaimana tu apa. Cuba tanya diri kamu. Kenapa kena ni? Kenapa kena ada macam ni? Ni kalau nak buat apa? Macam ni. Contoh kita cuba praktikkan. Kalau memberikan didikan agama tadi, kamu tak tahu mengapa nak buat macam ni, kamu tanya diri kamu, kenapa kena ada didikan agama ni? 2 hingga 4 ni, 2 hingga 4 ayat macam ni lah. Ya, huraian untuk mengapa ni, 2 hingga 4 ayat. Okey, sekejap. Macam ni, satu perenggan yang lengkap. Jadi, untuk mengapa, hal ini demikian kerana didikan agama boleh dijadikan benteng pertahanan untuk menangkis anasir-anasir negatif. Satu ayat. Ayat kedua, didikan agama juga boleh dijadikan panduan hidup yang berkesan kepada anak-anak daripada terjerumus dengan gejala-gejala yang tidak baik. 2 ayat. Tapi masih dalam mengapa. Faham tak? 2 hingga 4 ayat. Nik Zuhairi. Anak-anak juga dapat membezakan perkara yang mendatang manfaat atau mendatangkan keburukan. Ayat yang ketiga, tapi masih dalam mengapa. Faham? Tolong bagi respon dekat cikgu. Faham ke tak? Cikgu nak kamu faham ya hari ni? Faham cikgu? Okey, boleh? Cikgu dah ni, kita kembalilah. Itu ayat untuk mengapa. Jadi, kalau untuk wakata, sekarang korang singkatan-singkatan ni kalau cikgu tak tahu, kamu bagi tahu cikgu. Nanti cikgu tak faham, nanti jangan tanya. Cikgu tak faham nanti. Sekarang BM ya Irfan. Mungkin ada akronim apa-apa yang Irfan belajar tu. Okey, jadi cikgu nak terang sekali lagi. Kalau untuk bahagian A, ni geng-geng anime ke? Okey. Apa cikgu nak cakap korang? Okey. Ni apa ni? Okey, bahagian A. Untuk bahagian A, kamu guna embakut ni untuk mengapa? Kamu guna 1 ayat sahaja. 2 hingga 4 ayat ni untuk bahagian A, kamu buat 1 atau 2 ayat sahaja. Okey, boleh? Boleh ke? Dah ke Jepun dah ni. Baliklah Malaysia sekejap. Okey. Jadi untuk bahagian B kamu buat 2 hingga 4 ayat. Bahagian A kamu buat 1 hingga 2 ayat sudahlah. Sebab 150 hingga 200 sahaja. Okey?
Okey, cikgu nak laju-laju je ni sebab nanti lama-lama kamu boring. Okey, bagaimana? Macam mana kamu nak buat benda tu? Betul? Jadi 1 hingga ayat. Dah kamu kata tadi kenapa kena ada didikan. Lagi satu cikgu nak tekankan kat kamu. Tadi ni ayat didikan agama kan? Jadi dekat mengapa kamu kena guna didikan agama tu. Didikan agama untuk menjadikan penting pertahanan. Itu fokus kamu sekarang tentang didikan agama tu. Fokus isi kamu. Setiap huraian tu kamu fokuskan isi kamu. Okey, boleh? Seterusnya. Bagaimana? Okey, bagaimana macam mana kamu nak buat? Nampak ni, ibu bapa perlu mendidik sejak kecil tentang amar makruf nahi mungkar. Lepas tu, ibu bapa perlu memastikan anak-anak tidak meninggalkan solat kerana solat tiang agama dan mampu mencegah kemungkaran. Nampak tak cara macam mana nak selesaikan masalah tu? Macam mana nak bagi didikan tu? Kenalah bagi didikan dari kecil. Kenalah pastikan kalau kita semua, kalau kita solat, jadi tiang agama macam tu. Cara dia. Boleh? Geng-geng cikgu, boleh ke? Respon cikgu seketika saya boleh. Ya. Okey. Boleh cikgu teruskan? Ada apa nak tanya tak? Okey, betul-betul boleh ni Saya tak boleh. Kenapa Irfan? Kena guna pandai wacana ke? Selepas buat mengapa, kalau nak buat bagaimana tu kena letak pandai wacana. Tadi. Ya. Kalau kamu nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Nanti okey, cikgu lajukan sikit, nanti kita tengok isi lengkap, satu peringkat isi lengkap, boleh? Okey. Kesan kesan contoh yang menyokong isi. Ni kesan bukan kesan keseluruhan tau. Kesan kepada isi itu sahaja. Okey, ingat ya. Kesan untuk isi itu sahaja. Jadi anak-anak akan takut dengan balasan Tuhan dan tidak terlibat dengan gejala sosial. Ibu bapa dapat melahirkan model insan yang beriman dan berakhlak. Okey, boleh? Kesan kepada isi. Ayat yang cikgu bagi ni 1 poin 1 ayat ke? Macam kesan ambil satu. Macam ya, okey. Okey. Macam ni. Ini kesan. Okey, cikgu habiskan dulu. Nanti cikgu jawab. Okey, cikgu habiskan dulu. Okey, jadi contoh ungkapan menarik 1 hingga 2 ayat. Ni 1 ayat je lah contoh Albert Einstein. Agama tanpa ilmu buta, ilmu agama lumpuh. Okey, ini penegasan dia. Dengan agama yang mantap merupakan elemen yang berkesan untuk mengekang gejala sosial. Penegas ni macam kesimpulan kecil untuk isi itu sahaja. Faham? Untuk isi itu sahaja. Ungkapan menarik itu ke yang boleh letak peribahasa? Ya, Nik Zuhairi. Ya, betul. Okey, jadi ni dekat sini. Tapi kalau kamu tak ada ungkapan menarik, janganlah push kepala otak kamu untuk cari juga. Lepas tu letak peribahasa yang tak apa-apa. Jangan. Kalau kamu tak boleh, tak payah buat. Satu karangan berapa peribahasa kena? Sekurang-kurangnya bagilah 1. Sekurang-kurangnya 2. Ikut kamu tahu. Kalau cikgu paling asas, letaklah 1. Kalau mereka benda tu boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Janganlah. Pendapat tokoh tu, kamu pasti ke pemirsa tak tahu? Yang kesan, King. Kamu pasti ke? Kamu jangan ingat, kalau kamu karangan, boleh karangan kamu tu kamu boleh anggap pemeriksa tu tak tahu apa-apa. Tapi kalau bermain dengan fakta, jangan anggap pemeriksa tahu. Pemeriksa tu tak tahu apa-apa. Kalau dia tahu, siap markah kamu. Cikgu bagi. Sebab selalu pendapat tokoh ni orang guna yang popular lah. Tokoh-tokoh yang popular. Kalau kamu bagi yang tak popular, itu yang buat akan pemeriksa cari. Bila pemeriksa cari, siaplah markah kamu. Kamu dah doublekan kerja dia.
Jadi kalau okey, untuk yang lain, kalau tak tahu pendapat tokoh, boleh guna peribahasa. Boleh guna peribahasa, simpulan bahasa. Mungkinlah susah, tapi macam cikgu cakap tadi, kalau kamu tak mampu jangan. Tapi usahalah dulu. Cikgu-cikgu kamu mesti dah bagi peribahasa untuk diguna macam mana. Kamu baca balik. Sudah terang lagi bersuluh tu selesai untuk semua isi ke cikgu? Sudah terang lagi bersuluh kalau kesan kepada apa-apa. Contoh kamu dah bagi cara. Kamu boleh guna untuk ini. Sudah terang lagi bersuluh. Ibu bapa memang memainkan peranan penting dalam memberi didikan agama. Okey, itu betul boleh guna. Sudah terang lagi bersuluh, benda tu memang dah nyata. Macam tu maksudnya. Cikgu Z ajar boleh. Kan cikgu cakap tadi. Cikgu Z ajar, kan cikgu cakap tadi. Ini cara cikgu Norsyah. Kalau semua cikgu ajar, jadi terpulang kepada kamu untuk memilih apa yang kamu nak. Ungkapan menarik. Lidah penegas. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi tak? Sebelum cikgu nak ni. Ada markah lebih ke kalau letak kesan 3 ayat? Dia macam ni. Karangan ni dia dikira secara holistik. Secara holistik ni macam mana? Keseluruhan. Dia tak tentukanlah berapa untuk ni, berapa untuk ni. Tapi kalau kamu buat cantik kesinambungan dia apa semua, kamu adalah markah lebih, faham? Dia tak ada untuk kesan ni berapa isi, untuk ni berapa isi, tak ada. Dia dikira secara keseluruhan. Cikgu nak screenshot. Okey. Okey, dia dikira secara keseluruhan. Agak-agak berapa perenggan? Pendahuluan 1, isi 6, ada berapa? Isi 5 lah. 7 lah semua untuk karangan panjang. Kalau karangan bahagian B lah. Kalau bahagian A, kamu buat 4 perenggan pun dah cukup. 4 atau 5 perenggan pun dah. Cikgu rasa lebih. Okey, boleh? Okey, ada apa nak tanya? Okey, ini keseluruhan yang cikgu gabung tadi. Kamu boleh tengok. Mungkin kamu akan lebih faham. Antara peranan ibu. Janganlah mention nama cikgu lain dan di session. Ya, tak apa. Cikgu tak ada masalah pun. Cuma cikgu tak nak kamu banding-bandingkan. Itu je. Itu je. Kalau cikgu tak ada masalah, kamu nak sebut semua nama cikgu pun tak apa, tak ada masalah. Sebab ini cara cikgu dan ini yang cikgu tahu. Cikgu bagilah apa yang cikgu tahu. Okey? Tak ada masalah. Antara peranan ibu bapa untuk menangani gejala sosial adalah, nampak? Dengan, okey, tak apalah masalah cikgu tu. Tak apa, tak ada masalah pun. Yang pasti kamu dapat ni. Sebelum kita rehat seketika. Okey, nampak ni. Hal ini demikian kerana didikan agama boleh ni, nampak warna nak kelabu ni mengapa? Nampak cikgu guna didikan agama juga boleh dijadikan panduan hidup. Yang ada tanya tadi, setiap ayat tu kena guna penanda wacana ke? Boleh guna, tak boleh pun kamu gunalah macam cikgu guna ni. Didikan agama juga. So tu kalau ayat kamu dah lengkap boleh. Kalau macam tu cikgu kenapa semua cikgu tekankan Imbakum ni? Inilah salah satu dia untuk nak bagi kamu karangan kamu sama panjang. Janganlah sekejap panjang, sekejap pendek. Itu akan bagi tanggapan yang tak baik kepada pemeriksa. Tak cantik lah. Nanti kemungkinan kamu akan pemeriksa akan dapat tahu lah, oh budak ni tak tahu ni tentang isi ni, budak ni tak tahu ni tentang benda ni. Sebab karangan kan secara holistik. Risau juga. Kalau kamu, jadi kalau tak sama, tak sekata, tak kisah. Tak kisah berapa patah perkataan. Sudahlah sampai patah perkataan perenggan baru nak kena kira. Tak kisah. Okey.
Jadi inilah cikgu nak tekan. Okay. Ini karangan lengkap dia. Jadi kalau untuk sebab selalunya guna hal ini demikian keranalah. Jadi kamu rujuk balik penanda wacana yang cikgu bagi tu. Dalam dalam modul-modul yang cikgu bagi tu ada satu penanda wacana yang cikgu bagi. Boleh? Okey, ada apa nak tanya? Lagi satu. Apa tadi soalan tadi? Cikgu kalau reka, okey. Ada lagi tak cikgu tak? Okey, ada apa soalan tak? Okey, jadi inilah contoh isi bila kamu gabung. Kan tadi cikgu dah bagi penanda wacana kan? Okey, kamu tengok. Okey, kalau penanda wacana kat sini kat mana? Yang dekat sini. Penanda wacana. Kat modul ni tak ada. Chrome. Oh ni, okey. Okey, ini penanda wacana. Okey. Okey, kamu nampak ni perenggan isi di samping itu. Inilah tujuan cikgu bagi ni. Jadi, mulai dari saat dan ketika ini, bila kamu buat perenggan, cuba kamu guna penanda wacana ni. Bila kamu dah biasa guna, nanti kamu nak gabung isi, uraian isi kamu mengapa apa semua tu jadi mudah. Benda jadi susah bila kamu jarang guna. Betul tak cikgu cakap? Okey, respon cikgu sekejap. Kamu ada tak yang dah dapat senarai penanda wacana apa semua ni? Jadi, kalau yang dah ada ataupun cuba guna. Karangan ni bila kamu dah biasa menulis, dia takkan jadi masalah. Percayalah cakap cikgu. Jadi okey, setakat ni ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Faham Untuk ni? Untuk faham cikgu. Okey. Agak boring lah sikit untuk karangan ni. Tapi cikgu nak pastikan kamu dapat. Okey. Nampak? Kalau untuk, jadi kamu boleh tengok penanda wacana tu. Nah, lepas ni, setiap kali kamu buat, kamu boleh cuba guna. Nampak ni? Kalau kamu setiap tu kamu nak buat satu ayat pun tak ada masalah. Okey. Faham cikgu. Terima kasih. Okey. Cikgu, ada tak senarai kata macam seerti dengan contohnya seperti itu? Maksudnya senarai kata macam seerti. Okey, faham. Cikgu tak ada cikgu kena cari balik. Tapi adalah. Kamu untuk hari ini tak adalah. Untuk cikgu punya rujukan adalah. Okey, tak apa. Cuba buat dulu. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Setakat ni sebelum kita berhenti rehat seketika dah 10.30. Ada apa-apa nak tanya tak? Selepas ni tak ada cikgu. Selepas ni kita dah lengkap Okey. Okey, kita tertinggal ni kesimpulan. Tak apa, kita rehat sekejap sebab cikgu rasa kamu macam lama je kan? Nanti kita sambung. Okey? Kita dalam 10-15 minit nanti kita sambung dengan kesimpulan. Lepas cikgu jawab semua persoalan kamu balik. Okey? Okey, rehat sekejap. Pergilah breakfast dulu. Sama pukul 10 minit ke? 10 hingga 15 minit. Jangan hilang terus pula.